Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi cikgu teruskan dengan bab 10 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Dalam bab ini kimia dalam perubatan dan kesihatan kita akan mempelajari terdapat standard kandungan kita ialah terdapat 3 kaedah perubatan. Iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari sebenarnya apakah perbezaan ketiga-tiga kaedah perubatan tersebut? Yang pertama perubatan tradisional. Kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasi diagnosis dan merawat penyakit diagnosis. Proses mengenal pasti penyakit melalui tanda penyakit, simptom dan hasil pelbagai langkah diagnosis. Setiap kaum di Malaysia ni dia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri. Contohnya ciri-ciri. Kalau ciri-ciri perubatan tradisional, keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Namun begitu kos rawatannya rendah. Rawatan menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Pembuktian keberkesanan perubatan tradisional ni adalah secara pengalaman dan ia adalah diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun. Perubatan tradisional B, perubatan moden. Perubatan moden ni merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan yang melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan, perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Contohnya tengok di sini ciri-ciri perubatan moden. Rawatannya menggunakan ubat-ubat sintetik. Ubat-ubat moden maksudnya yang kita dapatkan dari klinik atau hospital menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radio. Keberkesanannya kritikal, keberkesanan yang kritikal rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Sebab contohnya kalau pembedahan kan selepas bedah tu insya-Allah boleh sembuhlah dengan cepat Dan seperti rawatan laser mata kan daripada sebelum ni awak contoh rabun jauh. Bila awak buat laser selepas rawatan tu awak dah tak rabun jauh macam tu dia cepat dia tak perlukan masa. Itu ialah ciri-ciri perubatan moden. Tapi kosnya memang sampai 6-7 ribu macam tu lah ada Kemudian C ni ialah perubatan komplementari iaitu secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah di dalam penjagaan kesihatan yang zaman. Kaedah ini merangkumi 2 bahagian utama iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda.
Kita teruskan. Okey, mana tadi? Okey, penjagaan yang berasal dari pelbagai bentuk budaya lah. Okey, cikgu ulang. Perubatan komplementari secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah di dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Okey, kaedah ini merangkumi dua bahagian utama iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Okey, kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Ni maksudnya komplementari ni. Okey, dia tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Okey, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Contohnya, kalau awak pernah dengar dia merawat kanser melalui pembedahan, dia tak ada pembedahan secara macam dalam doktor tu bilik bedah ke apa, tapi dia macam secara maya, orang kata macam secara apa minda kan, minda. Pernah, kalau awak pernah baca lah ataupun pernah tahulah mungkin jiran ke saudara mara ke, dia tak melibatkan pembedahan dan jahitan. Contohnya lah yang selalu mungkin awak dengar dia buang batu kan dalam perut. Contoh batu dalam perut yang nak pecahkan batu tu, dia kata dia secara apa menggunakan pemikiran dia, contohlah dia ilmu dia kan kuat. Lepas tu batu tu pun pecah dan keluar dalam bentuk apa mengikut air kencing macam tu dah. Bila scan balik tengok batu tu dah tak ada contoh itu adalah ada ciri-ciri cara orang berubat macam tu kan orang kata. So itu adalah perubatan komplementari nama dia. Iaitu dia tidak melibatkan pembedahan dan jahitan. Dia tak adalah kita nampak dia jahit perut awak tu kan. Tapi batu tu terbuktilah dia pecah. Dia pecah dan bila scan balik tengok tak ada dah. Tak ada dah batu yang ada dalam perut tu. Dia betul-betul itulah kita pun tak pasti macam mana kan. Tapi memang ada itu kita nama ni. Okey, ini ialah latihan yang berkaitan dengan yang cikgu cakapkan tadi iaitu soalan-soalan tentang bab 10 ni, kimia dalam industri, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, TP1. Soalan yang senang lah, basic. Nyatakan 3 kaedah perubatan. Okey, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari Okey. Kemudian dia nak kelaskan maklumat berikut kepada 3 kaedah perubatan yang betul. Maksudnya awak kena tahulah apa itu perubatan moden, perubatan komplementari dan perubatan tradisional. Okey, mesti nak tahu kata kunci dekat sini. Apa yang menjadi kata kunci yang memudahkan kita mengingat. Okey, kalau moden ni, perubatan moden ni, kita boleh ingat, okey, dia kata campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Okey, maksudnya dia itu tadi kan dia cepat, lepas tu kan kena ingatlah dia cepat, lepas tu dia guna ubat-ubatan sintetik tadi Okey, kemudian perubatan komplementari ni, okey, kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit. Maksudnya perubatan komplementari ni ialah gabungan. Gabungan orang nak kata perubatan tradisional dengan itulah tadi Jadi kata kunci dekat sini ialah bersama rawatan moden. Okey, perubatan tradisional, kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Kena kenal pastilah ini adalah
ciri-ciri perubatan, setiap perubatan tersebut. Okey. Jadi dia tanya juga, okey, TP1 masih soalan TP1, apakah yang dikatakan sebagai diagnosis? Diagnosis ni yang ni kalau sebenarnya kalau awal-awal kita masuk sekolah, kita selalunya lah, tapi sebabkan COVID ni, selalunya kita akan ada ujian diagnosis. Ujian diagnosis ni ialah ujian untuk mengesan ataupun nak tahu di mana awak punya pengetahuan sedia ada awak lah. Kiranya okey, awak dah jalani ujian tu, nak tahu berapa markah awak dapat, contohnya ya. Lepas tu nak letakkan awak dekat kelas mana, contoh macam tu. Itu kalau dalam kelas kan, di sekolah. Okey, kalau yang ini apakah yang dikatakan dengan ujian diagnosis? Maksudnya proses mengenal pasti. Inilah maksudnya nak kenal pasti penyakit melalui tanda penyakit, simptom dan hasil pelbagai langkah diagnosis. Maksudnya nak kenal pasti. Contohnya kalau nak letak murid di A, kelas A. Itulah boleh asing-asingkan dia kan. Nak kenal pastilah ya. Kata kunci dekat sini ialah proses mengenal pasti penyakit. Okey. Seterusnya, bezakan kaedah perubatan tradisional dengan perubatan moden dari segi bahan untuk merawat. Okey, kalau tradisional ni, perubatan tradisional dia menggunakan rawatan, menggunakan bahan semula jadi, kata kunci, bagi tumbuhan dan haiwan. Manakala perubatan moden menggunakan ubat-ubat sintetik. Ubat-ubat yang pil yang selalu doktor bagilah. Dia tahan sakit lah, apa semua kan. Itu ubat-ubat sintetik lah. Okey, itu ialah perubatan modernnya. Kalau tradisional, kita biasa contoh kalau orang kata senggugut, contohlah ni contoh kan, kalau orang dulu-dulu okey, perubatan tradisional disuruh supaya darah tu lancar dalam pengaliran. Okey, kalau contohnya ada angin ke apa, minum air halia, contoh macam tu kan. Ya, dia menggunakan tradisional kaedah tradisional semula jadi tumbuhan dan haiwan contoh. Ya, dia tak ada nak minum-minum ataupun nak makan pil tahan sakit dan sebagainya ni apa ya. Okey, jadi perubatan komplementari ni melibatkan dua bahagian utama. Okey, disuruh kita nyatakan iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Okey, itu ialah perubatan komplementari. Okey, seterusnya nyatakan 3 ciri perubatan moden. Okey, cirinya, jadi awak kena tahulah ciri perubatan moden, iaitu rawatan menggunakan ubat-ubat sintetik. Macam cikgu sebutkan tadi lah, ubat tahan sakit, pil untuk gastrik, macam tu ya. Kos rawatannya sangat mahal, okey. Kalau awak pergi ke, sebab kata cikgu tadi lah, pergi laser tu mungkin cecah 6-7 ribu kan. Okey, dan rawatannya adalah sangat berkesan dan sangat cepat, okey. Contohnya kalau awak dah pergi buat laser tu, mula-mula awak rabun jauh, bila dah sembuh, dah okey, lepas pembedahan terus awak dapat lihat terang kan, jadi tak rabun dah. Macam tu memang sangat cepat lah. Ya. Okey, itu adalah ciri-ciri perubatan moden. Okey, ciri-ciri perubatan tradisional pula. Okey, rawatannya menggunakan bahan-bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Kos rawatan sangat murah. Murah je guna kalau contoh badan, contohlah badan dia berangin, banyak angin semua. Cari je halia, minum je air halia dah sembuh kan, keluar angin semua seluruh badan macam tu ya. Okey, dan rawatan air 2-3 hari, minum air halia barulah okey, contoh macam tu ya.
Okey. Selepas itu nyatakan satu ciri perubatan komplementari. Okey, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh. Contoh yang cikgu cakapkan tadi, contohnya ada orang dia buat dia pecahkan batu, batu karang dalam dia punya apa, di perut dia, dalam perut dia, contoh. Semasa apa, scan ada batu. Lepas tu buat secara macam tu kan, tak ada bedah, tak ada apa. Tiba-tiba ada orang dia buat, lepas tu batu tu pecah, keluar melalui air kencing. Macam tu. Scan-scan balik dah tak ada. Ya. Itulah contoh ya ciri perubatan komplementari. Mungkin awak tahu, awak boleh apa, nyatakan yang lain pula. Kalau awak okey. Jadi sekarang ni ubat-ubatan yang diperlukan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan ubat? Okey, ubat ni ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat dan mencegah penyakit dan perlu mendapat preskripsi. Preskripsi daripada doktor atau pihak yang bertauliah. Okey, terdapat dua kategori ubat, iaitu ubat tradisional dan ubat moden. Okey, kalau ubat tradisional ni, ubat tradisional ialah ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Okey, contohnya, inilah tadi ya. Kalau ubat tradisional, okey, mari kita tengok lidah buaya. Lidah buaya, aloe vera, nama saintifiknya aloe vera. Sakitan kulit akibat selaran matahari, sunburn, ya, atau terkena benda panas, boleh. Kalau awak ada terkena benda panas, melecur, ya, macam kulit awak kan melepuh orang kata kan. Jadi awak letak ni, tiba-tiba mak awak ada tanam aloe vera, bolehlah awak ambil lendir dia, dia sapu di kulit tu, ya. Boleh, insyaAllah, ya. Lepas tu ginseng. Ginseng ni herba yang popular dalam perubatan kaum Cina untuk memelihara badan. Contohnya tongkat ali kan, kalau kita orang Melayu tongkat ali, Kacip Fatimah nak apa, cergas, nak kita buat kerja tak lemah, tak mengantuk lah, kita jadi cergas lah, aktif macam tu. Kalau tak lembik je kan, macam tu. So ya, ginseng lah. Ginseng kalau orang-orang tongkat ali, Kacip Fatimah kan, yang awak tahu kan. Okey, seterusnya halia. Halia yang cikgu cakapkan tadi, melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Kalau badan awak berangin, sakit-sakit badan lah. Contoh minum air halia, mak awak kata kan. Tahan lah, campur dengan madu, contoh. Kalau pernah buat lah, ya, halia dengan madu, minum, lega dah. Ya. Okey, kemudian pokok bunga raya. Pokok bunga raya, daunnya dapat melegakan sakit kepala dan merawat keguguran rambut. Jadi awak buatlah daunnya tu, awak apa orang kata, hancur-hancurkan daun tu, letak air sikit ke, dan letak di kulit kepala. Okey, seterusnya quinina. Dia ada masuk penuh mananya hilang alright. Adam pula keluar. Okey, lain okey, tak apa. Jadi yang seterusnya ialah quinina ni. Okey, kulit pokok cinchona, SP, digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Quinine lah orang kata kan. Jadi apa, kulit dia ya, kalau ada orang sakit malaria,
dia boleh menggunakan ubat-ubatan seperti ini ya. Jadi banyak lagi sebenarnya kan yang mungkin yang awak tahulah. Yang awak tahu perubatan-perubatan yang mak awak pernah cerita kat awak. Okay, kalau awak sendiri yang mengalami sakit-sakit itulah yang awak gunakan perubatan tradisional ni. Tak perlu pergi ke gunakan je tanaman ibu awak Okey, seterusnya ini ialah ubat-ubatan moden. Okey. Ubatan moden ni ialah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran. Di pasaran ubat moden ni disediakan dalam pelbagai bentuk, antaranya bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Okey. Kategori ubat moden ni ialah ni benda baru lagi bagi awak. Okey. Kategorinya analgesik, antibiotik. Antibiotik ni awak selalu dengar memang apa-apa je okey saya bagi antibiotik pada awak, doktor lah. Doktor je bagi, orang lain tak boleh bagi sebenarnya. Kalau orang nak tipu awak, kalau bukan doktor nak bagi antibiotik ni, tipu lah tu ya. Sebenarnya hanya doktor je dibenarkan. Ya. Tu macam pelik je awak dengar, yang awak selalu dengar ialah antibiotik ya. Okey. Jadi sebenarnya analgesik ni dia ialah untuk melegakan kesakitan. Okey, contoh ubatnya ni mungkin awak pernah dengar aspirin, paracetamol. Paracetamol ni memang glamour sangat. Dan Codeina. Okey, aspirin pun okey juga. Mungkin awak pernah dengar ya. Paracetamol ni ialah orang kata apa? Panadol kan? Panadol. Kalau kita ni mak awak, ahli keluarga yang lain dah cucuk vaksin pun, dia kata okey makan Panadol jika demam macam tu kan. Jadi paracetamol ni memang sangat banyaklah diperlukan dalam perubatan moden. Apa-apa je awak tengok kat belakang tu namanya, kalau awak nampak setamol tu ada tamol belakang dia memang okey, kalau dari segi antibiotik, jenis ubat antibiotik, sebenarnya ia ialah untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus dan bakteria yang boleh melawan penyakit. Dia dari mikroorganisma seperti fungus dan bakteria. Itulah yang digunakan ya. Ubat ini dihasilkan melalui sintetik bahan kimia. Maksudnya diambil dari bahan kimia lah. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Jika tidak dihabiskan, maka bakteria akan imun dengan penyakit tersebut, serta jika penyakit berulang, maka dos yang lebih tinggi perlu diberikan untuk melawan bakteria yang telah imun tadi. Contohnya penicillin dan streptomycin. Jadi sebab itulah bila adik habiskan ubat antibiotik ni. Mesti habis dia kata. Dia beri 3 hari atau 7 hari tu ubat tu memang mesti. Kalau tak, memang sakit awak tak sembuh lah kadang-kadang Kadang-kadang awak rasa 2-3 hari dah okey dah, awak tak nak makan dah habiskan dah. Tak boleh. Ya, sebab itulah kalau tak dia punya sakit awak tu, dia masih ada lagi bakteria tu masih ada. Dia tak habis mati lagi. Tapi sesetengah kita ni bila dah sihat sikit dah tak nak makan ubat macam tu. Walaupun dah sampai sembuh, dia kata mesti habiskan kalau antibiotik itu adalah memang dia punya peraturan dia. Seterusnya kalau psikoterapeutik ni digunakan untuk merawat pesakit psikiatri. Inilah psikiatri dan tidak boleh diambil dengan sewenang-wenangnya. Memang kawalan yang sangat-sangat tak boleh. Sesaja
perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kecelaruan seseorang. Contohnya kalau stimulan ni dia merangsang dan mengaktifkan ke otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh ubat amfetamina. Amfetamina okey. Anti murungan contohnya imipramine dan amitriptyline. Okey, ini contoh ubat ya. Okey, kalau antipsikotik ubat penenang sebenarnya ya. Okey, antipsikotik. Psycho di situ. Okey, contohnya tranquilizer, barbiturat ni selalu kita tengok kan. Dozapine dan haloperidol. Nama pun canggih ya, nama pun sangat kemudian ini ialah ubat-ubat yang ni memang sangat-sangat kawalan dikawal ketat, okey. Disebabkan oleh jika awak jika seseorang lah salah ambil ke doktor je yang bagi. Doktor pun doktor yang memang untuk doktor psychiatric je yang ni. Kalau tidak dia boleh lagi menyebabkan mungkin lagi agresif ya. Lain jadinya. Nanti perubahan perasaan tu boleh menyebabkan dia pesakit ni akan membunuh diri macam tu sebab dia dah tak boleh nak kawal perasaan dia, okey. Jadi itulah dia ubat-ubatan ni tadi yang cikgu beritahu tadi ya. Okey, yang seterusnya yang ketiga ni ialah perubatan komplementari. Kan usaha merawat penyakit sahaja. Ya sayang. Ada apa-apa? Macam ada yang nak bersuara? Anis tadi kenapa Zawin? Ada okey. Dia ialah perubatan komplementari. Ni cikgu akan tambah sikit. Komplementari ni maksudnya dia tidak hanya memfokus usaha merawat penyakit saja tetapi memastikan pesakit sihat secara holistik. Maksudnya secara holistik ni merangkumi fizikal, mental dan emosi. Okey, contohnya perubatan komplementari ni ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Okey, contohnya akupuncture ni selalu juga ni. Kan akupuncture ni jarum steril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit dan disebut titik. Dia perlahan dan lembut je jangan awak strike macam tu memang sakit lah. Okey. Hal ini dapat merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Dia ada tempat-tempat yang khusus lah ya. Orang pakar je ya. Okey, ada ni kat sini kan. Ada bunyi tambahan ya. Okey, chiropractic ni. Chiropractic ni tidak menggunakan ubat. Okey, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli chiropractor. Kalau ahli chiropractor untuk membetulkan semula kedudukan tulang dengan menggunakan tangan. Dia guna tangan je dia boleh betulkan. Okey. Chiropractic ni berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Boleh ya. Jadi inilah dia antara rawatan itu tadi Mungkin awak ada saudara mara ataupun ahli keluarga yang dalam kategori yang ketiga ya. Okey. Seterusnya. Okey, kita teruskan ya. Okey, ni urutan tradisional. Okey, urutan tradisional masih dalam yang ketiga tadi ya. Okey, urut ialah kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Okey.
Urut didapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Okey, ni boleh kalau awak sakit-sakit seperti itulah, resah, gelisah kan. Tak boleh nak duduk diam, resah je. Bolehlah pergi jumpa tukang urut. Tapi zaman-zaman COVID ni rasa tak dibenarkan lah ya. Okey, tapi kalau tanpa pengetahuan tu Allah alam tapi biar dululah sebenarnya dekat bahagian mana mungkin selalunya kalau orang lepas bersalin kan, mak-mak yang lepas bersalin, okey, boleh secara urutan tradisional. Okey, keletihan, nak rasa letih sangat, boleh ya, selalunya ayah-ayah kita lah ya, dia urut ya. Lepas tu ketegangan otot dan masalah urat saraf, ya boleh ya. Okey, kemudian ni hemopati ni pun sangat glamour ataupun di kalangan kita memang terkenal orang kata hemopati ni. Hemopati ni ialah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit. Okey, contohnya demam, rasa sakit atau batuk. Ubat yang diberikan menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Yang ini ialah menguatkan keupayaan tubuh. Dia kuatkan tubuh kita, lepas tu sihat. Itu konsep dia. Lain yang tadi paracetamol apa semua tu, antibiotik, dia bunuh kuman. Yang ini tak, dia melawan. Dia sediakan badan kita kuat untuk melawan penyakit tersebut. Hemopati ya. Okey, contohnya sini tak ada contoh kan. Okey, cikgu berikan contoh. Di mana kalau contohnya baby dia ada kuning kan. Kalau baby lepas bersalin kan. Lepas bersalin baby tu selalunya kuning ya. Dia sakit kuning. Bila awak tekan kulit dia, dia berwarna kuning lah. Jadi selalunya untuk dia sembuh, kadang-kadang kita bagi apa pun, doktor tak bagilah makan ubat-ubat yang ni kan, ya, ibu-ibu. Jadi selalunya kita akan gunakan dia akan mandikan baby tu dengan herba-herba lah, ginseng, herba macam tu ya, nak sembuhkan. Tapi dari pengalaman kalau cikgu sendiri pun cikgu menggunakan kaedah hemopati ya. Memang sembuhlah, ternyata sembuh baby tu dari kuning ya. Okey, lepas tu terapi herba, okey, pernah juga dengar kan? Okey, terapi herba ni dia menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubat penyakit. Okey, penggunaan herba ni lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi yang tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mempunyai kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Okey, herba-herba lah. Contohnya tadi kan, kacip patimah, tongkat ali, lepas tu herba-herba lain lah yang awak tahu kan. Ya, ubatan ada orang dia makan daun misai kucing lah kan. Pernah dengar macam tu. Jadi itulah kaedah-kaedah yang digunakan ya. Okey. Jadi kita tengok apakah soalan-soalan yang selalunya ditanya. Yang sering juga ditanya, okey, berkaitan dengan topik ini ya, bab ini. Okey, yang pertama dia tanya, ni soalan simple je dia tanya, apakah yang dimasukkan dengan ubat? Kan, ubat, simple je. Ya, jadi ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan. Dadah atau ubat bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat dan mencegah penyakit dan perlu mendapat preskripsi daripada doktor atau pihak yang bertauliah. Maksudnya kita kena dapatkan
ni doktor lah, surat dari doktor lah. Okey, untuk ada ubat tradisional dan ubat moden. Okey, bezakan jenis ubat tradisional dengan ubat moden. Okey, apa bezanya? Kalau ubat tradisional ni ubat yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Itu je. Dia tadi kan, ini je jawapannya. Mesti awak tahu dah. Yang diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Tetapi, okey, ubat moden, ubat yang dihasilkan di dalam makmal. Tu kata kunci dia. Yang dihasilkan di dalam makmal. Okey, kebanyakan ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk. Nyatakan 5 bentuk ubat moden. Okey, pil, kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Okey, kemudian nyatakan kategori ubat moden, analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Ya. Okey, dah yang cikgu terangkan tadi ya. Okey, kemudian padankan ni. Paracetamol ni untuk melegakan kesakitan. Kan? Selalu awak tengok iklan lah. Iklan awak teringat. Paracetamol lah. Apa? Iklan yang selalu awak dengar tu. Anda ada masa untuk sakit kepala. Kan? Paracetamol lah. Okey, dia ialah untuk melegakan kesakitan. Okey. Lepas tu penicillin. Penicillin ni adalah untuk membunuh dan menghalang tumbuhan bakteria berjangkit, pertumbuhan bakteria berjangkit. Kemudian barbiturat ni ialah sebagai penenang untuk pesakit psikiatrik. Ya. Dia penenang lah ya, tapi memang kalau boleh memang elakkan lah ya, jadi nanti menjadi ketagihan kepada pesakit tersebut ya. Okey, apakah yang dikatakan sebagai perubatan komplementari? Okey, rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Okey, ada tambahan. Pun kita usaha tradisional pun kita usaha juga. Ini maksudnya rawatan tambahan. Okey. Nyatakan 5 contoh perubatan komplementari. Okey, acupuncture, chiropraktik, urutan tradisional, terapi herba dan homopati. Mungkin daripada 5 ni awak boleh ingat 3. Boleh ingat 3. Mungkin awak kata acupuncture. Acupuncture ni yang cocok jarum tu tadi, perlahan-lahan tadi. Mungkin awak ingat lah acupuncture. Lepas tu urutan tradisional. Mak kita lepas bersalin, dia nak urut tradisional lah. Boleh? Boleh ingat kan? Okey, terapi herba. Okey. Herba, minum-minuman herba. Kemudian homopati. Homopati ni ubat juga, dia jual dalam bentuk pil juga, tapi dia homopati sebenarnya. Dia bukan, kandungan dia bukan ubat-ubat dari makmal lah macam tu ya. Dia dah proses lah ya supaya kita makan tu tak pahit macam tu ya. Itulah antaranya. Jadi ini ialah latihan. Okey, kalau di kertas 1, okey, seperti cikgu cakap, kertas 1 dia objektif ya. Jadi antaranya, okey, maklumat di bawah mengenal ciri-ciri perubatan X. Okey, yang pertama kos rawatan rendah. Kita dah tahu dah kalau kos rawatan rendah. Okey, diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Okey, ini kata kunci lagi ya. Keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Ini memang betul-betul ni. Dia kata perlahan dan memakan masa. Turun-temurun rendah. Itu mestilah perubatan tradisional ya. Tradisional. Okey, kata kunci dekat sini, rawat kos rendah, turun-temurun, perlahan dan memakan masa. Itu kata kunci bagi perubatan tradisional. Okey. Kata kunci bagi, ni ciri-ciri perubatan Y. Okey, dia nak kenal, dia nak tahu awak. Rawatan menggunakan ubat sintetik. Okey, ubat sintetik, kata kunci. Keberkesanan rawatannya lebih berkesan dan lebih cepat. Lebih cepat, okey, awak ingat. Rawatan laser, rawatan apa semua kan, pembedahan. Okey, so itu adalah
perubatan moden. Ya, moden. Mahal tu pun dah moden dah. Berkesan dan cepat ubat sintetik tu memang ciri-ciri perubatan moden ya. Okey, seterusnya maklumat di bawah mengenal pasti ciri-ciri perubatan Z. Z tidak melibatkan pembedahan atau jahitan. Awak pun terbayang dah kan orang menjalani dia pecahkan batu dalam perut dia tanpa bedah. Ya. Dah terbayang dah ya. Okay, so tanpa melibatkan sebarang jenis ubat terapeutik. Okey, tak ada ubat-ubatan berbentuk terapeutik, mengambil pandangan pengamal perubatan lain. Okey, so itu adalah complementary ya, complementary. Okey. Matahari terik dan mengakibatkan selaran matahari. Sunburn ini selaran matahari ni kalau kita selalu sebut sunburn lah sebenarnya. Selar kan bahaya agak ganjil lah sebutannya. Tapi kalau kita dengar sunburn kita tahu Okey, antara yang berikut ubat manakah yang sesuai digunakan bagi amak mengatasi masalah ini? So, lidah buaya cikgu dah nyatakan di atas tadi. Lidah buaya kita boleh guna untuk kalau kita sunburn Okey, antara ubat tradisional berikut yang manakah dapat dijadikan sebagai ubat penyakit malaria? Okey, quinina. Quinina ni boleh kulit dia kan? Okey. Okey, ayah Ahmad sering bersungut akan badannya yang mengalami sengal-sengal pada badan dan kadang-kadang bengkak. Antara ubat tradisional berikut, manakah yang sesuai bagi ayahnya untuk melegakan kesakitan yang dialami? Okey, dia boleh minum air teh halia. Okey, teh halia, jangan lendir lidah bahaya pula Okey, ataupun daun pokok bunga raya atau minuman ginseng tak, dia lebih kepada teh halia. Kenapa cikgu kata lebih kepada halia ni? Sebab dia kata melegakan kesakitan sengal-sengal sengal-sengal dan bengkak-bengkak. Itu teh halia lah. Okey. Jadi antara yang berikut ubat manakah yang didapati membunuh pertumbuhan bakteria berjangkit? Okey, penisilin. Okey, kata kunci ni dah highlight dah kuning ni. Okey, penisilin. Okey, antara berikut yang manakah dapat melegakan kesakitan, ubat tahan sakit lah. Ya. Codeina Codeina. Okey. Seterusnya sikit lagi sebelum 9.30. Okey, menunjukkan bahagian maklumat berikut yang moden. Okey, jenis ubat moden, analgesik, antibiotik dan barbiturate ya. Ni untuk orang psychiatry bagi ubat moden. Okey, ubat moden ni jadi ini Y ni. Yang pertama ni analgesik, psikoterapeutik dan ini B ni ialah dia nak fungsi membunuh pertumbuhan bakteria. Okey. Kemudian ni jenis ubat moden ni ialah aspirin, bukan contoh. Paracetamol, penicillin, codeina ni ialah contoh. Kalau aspirin ni bukan ya. Okey, seterusnya ni dia bagi lagi sama je lebih kurang sama je, tapi dia tukar soalan tu. Apakah yang berlaku jika ubat P tidak dihabiskan? Ni mengikut dos yang diberikan walaupun telah sihat. Yang cikgu dah ceritakan sebelum ni tadi Jadi dia memerlukan dos jika memerlukan lebih dos lagi jika penyakit berulang. Maksudnya kalau antibiotik ni awak tak habiskan, tak nak makan dah lebihan tu, ia dah sihat. So nanti bila awak sakit lagi, awak perlukan lebih dos lagi untuk melawan penyakit tersebut Jadi eloklah habiskan Okey, antara ubat berikut yang manakah dikategorikan sebagai ubat antipsikotik? Itu ialah barbiturate. Okey. Okey. Ni jarum-jarum ni adalah amalan perubatan X. Jarum-jarum dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit. Dah tahu dah ni. Kalau nampak je jarum-jarum. Okay, kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan dan lembut. Pun kata kunci, perlahan dan lembut. Itu ialah
akupuncture. Tadi ya, cikgu sebutkan akupuncture. Okey, maklumat berikut ciri suatu amalan perubatan Y. Okey, memanipulasikan titik tisu lembut badan dengan menggunakan dan ketegangan otot. Okey, itu ialah urutan tradisional ya. Okey, sebab dia kata memanipulasikan. Okey. Okey, so maklumat berikut ciri suatu amalan perubatan P. Ubat yang sesuai diberikan berdasarkan gejala yang ditunjukkan oleh pesakit itu. Okey, ubat yang diberikan bukannya untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Itu ialah hemopati tadi ya, yang cikgu cakapkan tadi. Dia berdasarkan gejala, dia bukannya untuk membunuh, tetapi dia untuk contohnya tadilah kalau kita baby dia kuning, bila dia lahir dia ada satu penyakit orang kata sakit kuning, demam kuning orang kata. Okey, badan dia bila kita tekan tu kulit dia kuning kuning. Jadi kita gunakan rawatan hemopati ni ya. Dan dia tidak ya, tapi ternyata berkesannya boleh. Okey. Lepas tu maklumat berikut ciri suatu amalan perubatan Q. Okey. Jadi awak kena tahulah ni, menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang berkhasiat untuk mengubati penyakit. Ubat yang diberikan bukan untuk membunuh penyakit tersebut. Yang berkhasiat. Okey, kata kunci kat sini. Tumbuhan yang berkhasiat, okey, terapi herba. Terapi herba. Nampak tak? Dia sebenarnya semuanya bukan, kebanyakannya bukan untuk membunuh kuman. Tetapi ada yang ini yang berkhasiat untuk mengubati penyakit. Yang ini berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Jadi kena tahu beza. Okey. Seterusnya, perubatan ini dapat melegakan keresahan. Okey. Lain dah ni ya. Keresahan, kesakitan, keletihan dan ketegangan otot dan masalah urat. Namakan kaedah mestilah urutan tradisional yang cikgu cakapkan tadi lah. Ya, kalau memang sakit lah. Semua kebanyakannya sakit. Letih, tegang-tegang otot ya. Pergilah berurut ya. Okey, kaedah ini tidak menggunakan ubat tetapi menggunakan kemahiran dalam membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan saja. Namakan kaedah ini ialah kaedah chiropractic ya. Chiropractic. Airel dah nak habis Airel. Okey, tak apa. Boleh ya. Okey. Ini ialah kaedah baru bangun ke? Airel okey, tak apa. Kita teruskan sikit lagi. Tak apa cikgu ulang semula nanti yang ni ya, rakaman. Okey, mana tadi? Okey, ni nombor 20. Imipramine dan amitriptyline. Gitu kan. Okey. Imipramine dan antidepressant antidepressant, depress. Depress, anti ni maksudnya tak nak lah. Depress, kemurungan Jadi ini adalah ubat-ubat untuk meredakan atau mengelakkan daripada kita kemurungan Okey. Apakah ubat yang mencegah penyakit panau? Tiba-tiba kan penyakit panau. Okey, itu ialah antibiotik. Antibiotik. Remaja selalunya. Remaja selain daripada kita selalunya remaja ni dia banyak jerawat kan contoh. Panau pun selalu panau pun selalu dijangkiti atau dihidapi oleh para remaja. Sebab apa? Dia kebersihan dia tak jaga sangat kebersihan. Jadi selalulah kena panau gitu ya. Okey. Kebersihan. Jadi okey, ini adalah button-button. Kita akan sambung
Bila? Mungkin hari Khamis. Okey, jadi oleh itu sekian saja untuk hari ini sebab lepas ni awak ada subjek lain kan 9.30. Jadi sekian saja untuk kali ini. Okey, cikgu akan bagi rakaman ini kepada awak dan awak kena dengarlah semula bagi yang baru masuk dan yang ada masalah dari segi lain tadi. Okey. Boleh dengar semula rakaman ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Okey. Bye. Terima kasih semua. Bye. Okey, bye-bye. Bye. Okey. Bye. Okey.